Fia Studio. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين آمين ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafakkan setinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya dapat lagi sama-sama kita hidup dalam dua nikmat yang terbesar, yakni nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, atba' tabi'in, alim ulama, tuan-tuan guru yang telah menyambung risalah dakwah sehingga sampainya Islam kepada kita pada hari ini. Alhamdulillah. Yang saya hormati pengurusi masjid, seluruh tuan kuasa masjid, tuan imam, tuan bilal, para asatizah, pimpinan masyarakat, muslimin muslimat, ibu ayah yang dikasihi Allah sekalian. Pertamanya syukur kepada Allah SWT, malam ni Allah izin kita untuk mai duduk di masjid Ustaz di antara maghrib dan isyak, lapangkan masa saat ni untuk kita mendengar beberapa perkara berkaitan dengan insan yang sangat mulia, iaitu Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syukur juga kepada Allah SWT, malam ni Allah izin kita sihat, boleh mai untuk solat jemaah, boleh duduk dengan keadaan yang baik, yang ia juga walaupun mungkin kita tak sedar, tapi itulah antara nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah sama-sama kita memperbanyakkan ucapan salawat dan salam kata junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Malah bulan ini lebih lagi, bulan yang dinamakan dengan Rabiul Anwar atau kita sebut Rabiul Awwal, bulan yang kalau di sana bulan ini kita panggil musim bulannya bulan pokok-pokok mengeluarkan bunga sebelum nak berbuah dan mendapat hasil. Maka mudah-mudahan hati kita juga boleh keluar dah bunga-bunga kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi insya-Allah sebagai mukadimah pada malam ini, marilah sama-sama kita memulakan dengan Fatihatul Kitab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis pada malam ini. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muslim muslimat, ibu ayah, abang kakak, adik-adik, anak-anak yang kasih Allah sekalian, saya percaya dalam masjid kita ini dan juga yang berada di luar dengar ke no? Yang berada di luar masjid, kita dah sambut secara jasad fizikal ataupun secara rohani jiwa kita berkaitan dengan Maulidur Rasul SAW ini setiap tahun. Kalau umur kita dah ada 60, paling kurang 60 kali lah kita bercerita mendengar kisah tentang baginda Nabi SAW. Kalau umur 50 kali, itu kalau dengar sekali setahun. Kalau kita dengar banyak kali, maka banyaklah. Kalau setahun 10 kali, kali 10 lah dengan umur ada. Maka malam ni kita nak sebut apa lagi? Kalau kira cara umur dengan cara sebut mengaji kita ni kira selesai dah, kan? Kira selesai dah. Kita boleh faham, boleh ingat lekat sungguh dalam kepala apa sahaja berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cuma malam ini dalam kesempatan masa yang ada, kita nak bawa satu misi untuk mengenali Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan lebih dalam lagi. Hatta Nabi ni kalau kita baca dari sudut nasab, silsilah keturunan naik ke atas sampai Sayyidina Adnan, pun cukuplah kita menceritakan rijal di dalam nasab tersebut.
untuk menyebabkan kita sedar bahawa Masya Allah, mulianya kekasih Allah ini. Allah jaga semua hal, termasuklah dari sudut nasab dan keturunan. Kalau kita perhalusi satu-satu pun subhanallah, yang tu pun dah cukup luar biasa. Baik, maka malam ni kita nak ambil sedikit istifadah daripada kitab yang sangat barakah, namanya Tuhfatul Muhibbin fi Ma'rifati Sayyidil Mursalin, susunan guru yang kita kasihi, Fadil Ustaz Hazri Hashim Al-Bindani hafizahumullah. Beliau susun satu risalah ringkas menceritakan tentang Sayyidil Mursalin, iaitu Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ni saya nak sebut berkenaan dengan beberapa nama di dalam silsilah nasab keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan besarnya sumbangan jasa mereka kepada umat. Mudah-mudahan kita boleh ambil sikit amal di tempat kita dan memberi bekas kepada masyarakat. Sebab saya yakin kalau kita cerita bila Nabi lahir, ma'ruf, semua orang tahu. Hatta furuk-furuk daripadanya, khilaf-khilaf tentang tarikh di kalangan ulama sirah sebut sekian, ahli falak sebut sekian, tarikh-tarikh yang pelbagai ni kita ma'ruf. Ada qaul kata 8, ada kata 9, ada kata 10, ada kata 12. Ini 4 yang masyhur. Malah ada juga qaul-qaul yang lain menceritakan tentang tarikh kelahiran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cuma bulan ni lah Rabiul Awal, atau kita sebut sebagai Rabiul Anwar. Yang tu maklum semua. Kita tahu siapa sambut Nabi, apa peristiwa yang berlaku, kelebihan dan kemuliaan yang Allah tonjolkan, betul. Cuma hari ni kita nak bawa dalam konteks masyarakat kita lah pula. Kita nak tengok apa yang boleh kita ambil daripada silsilah nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Rupanya besar sungguh jasa mereka untuk ummah, sehingga terbinanya satu bangsa yang ada haibah dia yang tersendiri, yang kita kenal dengan nama Quraisy. Semuanya itu jasa daripada silsilah keturunan ke atas lah, daripada Nabi SAW dan ke atas. Jadi apa jasa mereka yang boleh kita ambil? InsyaAllah kita sebut secara ringkas pada malam ini. Qala al-musannifu rahimahullah hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi asrarihi fi daraini amin. Kata musannif dalam bab yang pertama dalam kitab ini, disebutkan kepada kita tentang tuntutan untuk mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ada dhabit pada perkataan mengenali itu. Bila sebut mengenali ni, kenal dengan dua syarat, iaitu dengan iman, yang kedua dengan yakin. Pasal kita tak boleh kata kenal Nabi, takat tu tak boleh, tak cukup. Tapi dengan sungguh rasa, seperti mana yang kita ucap dalam kalimah syahadah, syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Iman kita ni secara jazam, mutlak sungguh, aku ni memang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dialah utusan Allah, hanya jadi imam kepada kehidupan aku dan seluruh umat. Kita nak pegang sungguh-sungguh yang tu. Pasal kalau kita berjalan malam kan? Tadi saya sampai di Kidaf, nak masuk bilik ayak, saya pun buka suis tepi bilik ayak, tepi pintu, 2 suis. Buka, lampu tak menyala. Saya terus sebut kat rumah, tak apa, saya kita telefon, bagi tahu kat dia lampu tak menyala ni. Rupanya suis tempat lain. Jadi lampu bilik ayak tak menyala pun kita risau dah. Pasal anak saya kecil-kecil ikut semua. Saya kata kena ada lampu supaya nak masuk tandas cerah sikit. Nak buat apa dalam tandas? Qada hajat, mandi pun berhajat pada cahaya. Untuk jadi apa? Petunjuk. Tak salah ambil nak gosok gigi dengan ubat gigi, ambil shampoo nak ya. Berbuih penuh mulut. Tandas. Rupanya switch tempat lain pergi buka, tang ni menyala elok. Yang tempoh kita duduk dalam tandas sat ya. Ada orang duduk 4 hari dalam tandas dah. Saya memang pasien lama sikit sat. Biasa 4 hari dalam tandas. Tak ada kan? Tapi nak pandu seluruh hidup kita kan, yang lebih, boleh kita kata lebih, sebahagian besar daripada kita ini, lebihlah umurnya kena buat keputusan sendiri. Waktu daripada lahir sampailah umur mungkin 5-6 tahun, mak ayah lah buat keputusan semua.
makan apa, pakai baju apa, duduk mana, tidur mana, mak ayah buat. Lepas tu mengaji kita tentukan baju nak pakai kala apa, nak makan, kita ikut kita. Sebab apa? Dah ada kehendak. Jadi bila nak buat keputusan sendiri, kena ada panduan. Dan mudah-mudahan panduan daripada Nabi SAW ini menjadi cahaya yang tidak pernah malap untuk kita meneruskan kehidupan. Dan kedua, bila dah ada ilmu tentang Rasulullah SAW, kena yakin pegang. Jangan duk berasa macam sungguh ke. Contoh ni lah, ni kat poket saya kayu sugi. Ni antara benda yang Nabi pesan dan Nabi sendiri amalkan, termasuklah di hujung-hujung ayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis Aisyah yang kita selalu baca. Antara kegembiraan Sayyidatina Aisyah ummatul mukminin, ummuna Sayyidatina Aisyah, antara benda ada syok sebab apa? Dia kata hujung akhirnya bercampur air liur aku dan air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam di kayu sugi. Tapi kita dah berasa sekeping lagu ni jadi kerja ke? Bersih ke? Bersih tak bersih lah ni, semua jenama termasuk yang bukan Islam ambil salah satu cabang produk untuk ubat gigi dia apa? Kayu sugi. Sebutlah jenama apa? Mereka nak ambil menega pun yakin, tiba kita tak yakin. Sedangkan inilah antara yang Nabi janji untuk akhirnya di hujung hidup nanti, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit. Memudahkan kita antara jalan untuk memudahkan kita dengan kalimah syahadah ni. Semayang kita tadi 70 kali ganda paling kurang beza orang lain ni. Maka dah ada ilmu tentangnya, kita tahu pakai sugi ni salatun bisiwakin, salat dengan sugi afdal, lebih baik, lebih utama daripada salat tanpa sugi, dengan darjat yang berbeza 70 darajah, 70 kali ganda. Cuma kadang-kadang yakin tu tak pernah mai. Tak apalah kita kata. Jadi cuba untuk pegang dengan yakin. Itu maksud kenal. Maka mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud kita beriman dan meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan baginda kepada seluruh makhluknya. Apa dalil dia? Allah Taala sebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mana Allah hantar Nabi sallallahu alaihi wasallam ni untuk alam. Walaupun ada ayat sebut kafatan linnas, untuk manusia secara keseluruhan, kafah, betul. Tapi ayat ini juga Allah Taala sebut untuk alamin, seluruh alam. Jin ambil manfaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada masjid nama masjid jin. Apa lagi? Binatang-binatang ambil manfaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kisah yang sangat masyhur dalam bait-bait syair yang dilantunkan oleh Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu wa ardah, tentang bagaimana unta datang mengadu kat Nabi, ya Rasulullah aku letih ni. Sehingga Nabi usap kepala dia, tenang unta dia. Datang pun main mengadu kat Nabi SAW. Pohon tamar yang uzur akhirnya ditinggalkan, tukar dengan mimbar lain, teriak dia. Allah rezekikan beberapa orang sahabat mendengar juga tangisan pohon tamar tu, walaupun benda tu khariqul adah, dia mencari adat lah sikit. Pokok teriak pun Nabi pergi tenang. Batu-batu yang berada di jalan, wabil khusus di Madinah Al-Munawwarah, bagi salam kepada Nabi SAW. Ada sahabat yang Allah buka hijab boleh dengar batu-batu ni bagi salam kepada Nabi SAW. Mana seluruh alam semua nak tumpang kebaikan, keistimewaan, kelebihan Nabi SAW. Malah kalau kita tengok dalam kitab Bidayatul Usul bi Tafdhil Rasul SAW, disebutkan bahawa antara daripada banyak kisah, salah satunya bulan ini sendiri, bulan Rabiul Awal ni antara bulan panas. Bila bunga nak keluar, nak start musim buah ni, dia panas. Ni ustaz-ustaz kita ramai dalam ni kan. Kalau kita mengaji di, tak kira lah di Azhar ke, atau yang duduk di Yaman, yang duduk di mana-mana di Sudan ke, di Darul Ulum Zakaria ke, belah-belah sana lah, main musim panas ni, Masya Allah, tak tahan, panas sungguh. Jadi orang tak apa berkenan bulan ni. Jadi bulan ni antara bulan orang tak peduli lah, termasuk juga bulan Ramadan, bulan-bulan panas. Tapi kerana pada bulan tersebut lahirnya seorang insan yang sangat mulia, namanya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya bulan ini menjadi bulan yang sangat luar biasa. Semua orang peduli pasal bulan ni, semua orang ambil tahu pasal bulan ni. Malah disebutkan dalam kitab-kitab tarikh Hamsa, banyak juga sejarah-sejarah dunia yang dipegang lama dikejutkan pada bulan.
seperti api yang menjadi sembahan Majusi yang sekian tahun, 1000 tahun tak padam, berlaku padam. Abu Sayyid Muhammad sebut juga dalam kitab beliau cerita tentang padamnya api yang duduk di biara Majusi yang selama ini menjadi sembahan ribuan tahun tak padam. Istana Kisra di Parsi, ada riwayat kata 12 tiang dia runtuh, menceritakan runtuhnya sembahan dan agama selain daripada apa yang diridai oleh Allah pada malam kelahiran Nabi SAW. Jadi sejarah dunia, kita beranak, waktu kita lah beranak, orang tak perasan pun, oh beranak dah. Itu kita. Tapi Nabi SAW punya besarnya sampai menjadi catatan sejarah dalam dunia. Maka Nabi SAW kata musannif rahimahullah, Allah Ta'ala utus ni memang menjadi rahmat kepada seluruh makhluk, baik jin baik manusia, baik orang Arab baik orang Ajam. Macam kita ni Ajam kan, semua dapat manfaat. Dan bagi Nabi SAW membawa petunjuk dan agama yang benar untuk menzahirkan agama secara sempurna, sekalipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Baik. Yang lain-lain tu kita tak syarah sebab bukan saya mengajak kuliah bulanan tang ni. Syarah semua satu-satu tak habis pula kan. Tapi lagu itulah, kita tajuk apa pun kita baca daripada kitab sedap sikit, pasal benda yang ulama dah susun berkat, insya-Allah. Kalau nak kira kalam saya sendiri tak payah dengar pun tak apa. Kan? Mungkin banyak benda hak tak elok pada yang elok, jadi kita sebut kalam para ulama, insya-Allah. Baik. Maka bila kita tahu apa yang musannif sebut bahawa tanggungjawab kita adalah untuk kenal Nabi SAW ini secara yakin, dan kita boleh ambil istifadah daripada apa sahaja berkaitan Nabi untuk kita amal, malam ni kita pilih nak ambil satu cabang, syu'bah daripada banyak-banyak cabang perbincangan tentang Nabi SAW, iaitu tentang nasab baginda. Kita bukan nak cerita satu-satu, tapi kita nak ambil beberapa di dalam nasab. Silsilah Nabi, daripada Nabi naik ke atas, daripada jalan ayah baginda Nabi SAW, Sayyidina Abdullah, apa yang boleh kita belajar daripada mereka untuk kita bawa dalam masyarakat, khususnya tempat kita ni lah. Ni kira segitiga bermuda lah, tepi tu Perak, tepi ni Kedah, Tani Pinang, boleh kita pakai semua tempat, insya-Allah. Maka disebutkan oleh musannif kepada kita, adapun nasab keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sebelah bapa, nasab ini sendiri menjadi asbab kenapa Nabi SAW tidak pernah dihina daripada sudut keturunan. Kita tengok orang jahiliyah di Mekah, mereka kata kat Nabi ni habis perkataan lah, macam-macam kata, tapi mereka tak pernah hina Nabi dari sudut nasab keturunan. Pasal apa yang mereka ada masa tu pun banyak asbab dia daripada apa yang dapat daripada tok nenek Nabi SAW. Nasab itu sendiri telah menunjukkan kemuliaan Nabi SAW. Maka nasabnya bermula adalah daripada baginda Nabi SAW, iaitu Muhammad SAW ibnu Abdullah. Ayah Nabi namanya Abdullah. Kita ambil satu bab. Nah, kita tanya ibu-ibu di belakang, ketika nak memilih suami dululah, ni cerita dulu kan, lah ni duk tengok cucu dah. Waktu kita nak pilih suami, salah satu daripada ciri yang kita tengok apa dia? Kalau jawab pun saya tak dengar, jauh sangat di belakang. Tapi ghalibnya antara benda kita nak tengok muka suami dulu. Calon suami tu muka lagu mana? Hidung ke bawah ke atas? Mata duk elok tengah ni ke duk tepi macam ikan? Nak kena tengok. Wajah itu menjadi asbab pertama untuk kita rasa bolehlah kot nak lanjut, nak ta'aruf ke, nak apa ke. Tengok muka dulu. Kita ambil bahagian itu pun dah cukup menceritakan mulianya ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ayah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah antara pemuda, kalau ketika zaman Nabi hampir-hampir pindah berhijrah ke Madinah, ada seorang anak muda namanya Mus'ab bin Umair menjadi kegilaan wanita di Mekah. Kalau zaman ketika ayahanda Nabi, maka beliaulah Sayyidina Abdullah yang menjadi kegilaan orang-orang perempuan, wanita-wanita yang cantik di Mekah. Pasal apa? Pasal tuannya smart sungguh. Tapi ayah baginda Nabi SAW tak layak lah, tak peduli.
Tapi nak cerita daripada rupa paras, kalau dibandingkan dengan semua orang yang dikategorikan sebagai syabab yang ada pada masa tersebut, tak ada orang boleh lawan. Inilah tuan yang paling smart sekali. Mata dia ke, hidung ke, mulut ke, ketinggian ke, tubuh badan. Inilah elok sekali. Siapa? Ayahanda Nabi SAW, namanya Sayyidina Abdullah. Baik. Kalau kita nak ambil dari satu sudut itu, kalau nak cerita semua dia macam panjang lah pula sikit kan. Tapi asasnya, rupa paras itu sendiri adalah rupa paras yang sangat sempurna sehingga tidak kelihatan cacat celanya. Dan barang tentulah kalau ayahanda begitu, anaknya nak apatah lagi. Kita tahu kecantikan rupa paras Nabi SAW ini. Kalau kita banyak baca syair yang disusun oleh Sayyidina Hasan bin Thabit, sehingga dikatakan umpama Nabi SAW ini hal kejadiannya seperti apa yang dihajatkan oleh setiap manusia. Atau bahasa moden ni kita sebut apa? Custom made. Kita boleh minta, aku nak mata lagu ni, Allah Ta'ala bagi lagu tu. Aku nak hidung lagu ni, lagu tu boleh. Aku nak dagu takat ni, jambang banyak ni. Kalau kita baca dalam Syama'il Imam Tirmidzi, kita akan tengok betapa sempurnanya sifat batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wa ala sahbihi wasallam. Sempurna sungguh, dan benda itu sebahagiannya boleh ditonton, dilihat pada ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan elok sahaja pada rupa paras ke? Tak, ada lagi. Eloknya juga pada segala hal yang lain, perkataan, perbuatan, semua serba-serbi. Dan dia diberi gelaran, Sayyidina Abdullah ni diberi gelaran Az-Zabih, yakni Abdullah, orang yang disembelih. Sembelih dia ke? Tak. Tapi berlaku atas nazar daripada datuk Nabi itu Abdul Muttalib, ketika mana datuk Nabi SAW nakkan anak lelaki, dia nak anak yang ramai, maka dia buat satu nazar. Arab ni kita tahu daripada zaman jahiliyah lagi, mereka ada dua benda yang sangat jaga. Yang pertama nazar, yang kedua janji. Arab dia pegang sungguh, walaupun dia jahiliyah. Sebab tu bila dia buat perjanjian perang siang, malam rehat, mereka boleh pergi ziarah musuh malam tu, boleh. Pasal dia pegang sungguh janji, tak kena. Tapi ada satu janji lagi kemas pada janji orang Arab, dia sebut janji Melayu. Yang tu kita tengoklah kemas tak ke mana kan. Kadang janji 3,5, 7,5 tak sampai. Jangan kita buat gitu malu. Betul, Arab ni sangat jarang, nadirlah kalau kita nak dengar kisah tentang mereka melanggar janji. Sebab tu kita tengok di Madinah Al-Munawwarah yang langgar janji siapa dia? Orang Yahudi. Dia ke orang Arab, dia ajak. Arab ni pegang sungguh janji. Yang kedua nazar. Apa nazar Sayyidina Abdul Muttalib? Dia bernazar jika dapat 10 orang anak lelaki, dia nak korbankan salah seorang daripadanya. Ni nazar dia. Maka takdir Allah Ta'ala dapat kan? Dapat 10 orang anak lelaki. Salah seorangnya adalah Sayyidina Abdullah. Maka bila cukup 10 orang, dia dah nazar nak sembelih, maka kena sembelih. Dicabut undi. Cabut undi, naik nama kali pertama Sayyidina Abdullah. Ni undi secara adil. Macam kita ni lah, orang kata apa, tulis nama atas kertas, buat dalam bekas, seluk tangan cari. Lebih kurang itulah. Mana tak bias. Dalam sebagian riwayat disebut sehingga 100 kali cabutan masih lagi dapat nama yang sama Sayyidina Abdullah. Maka dibuat ijtihad ketika itu, dan ini menjadi asas perbincangan hukum. Siapa yang kita yang mahir ilmu fiqh, kita tahu asas, antara asas mana mai hukum dia, yang ni ganti balik dengan sembelihan 100 ekor sembelihan, adalah asasnya antara daripada kisah Sayyidina Abdullah ni. Lepas 100 kali cabut nama dia juga, maka last sekali ejahlah kita ijtihad ketika itu adalah untuk dikorbankan 100 ekor unta sebagai ganti kepada 100 kali cabut nama Sayyidina Abdullah. Dan ia menjadi salah satu asas penetapan hukum dia yang kita guna pakai dalam perundangan Islam sampailah ke hari. Besar jasa tu. Tuan dah lah smart, akhlak bagus,
menjadi asbab juga salah satu peletakan hukum yang besar dalam Islam. Diat ni asbab daripada bunuh tak sengaja kan, maka galang ganti dia adalah 100 ekor unta. Asbabnya bermula dengan kisah Sayyidina Abdullah, dan ia memang terus dijalankan ketika zaman jahiliyah lagi. Sebab tu kita tengok dalam Islam ada hukum yang asalnya telah berjalan diteruskan. Jika dia tidak berlanggar dengan syarak, dia tu menjadi uruf dan adat masyarakat Arab di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian disambunglah sampai kepada selepas Islam, dijadikan satu hukum khas dalam Islam namanya diat, yang ini untuk orang yang bunuh tak sengaja. Baik. Kemudian cukuplah Sayyidina Abdullah ayahanda Nabi. Pada peringkat tu saja kita tengok kelebihan dan sumbangan. Kelebihan dia pada rupa parasnya, pada perkataannya, pada santunan dia, dan sumbangan dia menjadi asbab terletaknya satu hukum yang besar untuk orang yang tak sengaja terbunuh orang lain. Selain daripada dia patutnya kena bunuh, ada galang ganti dia, iaitu 100 ekor unta. Asalnya mai daripada siapa dia? Daripada Sayyidina Abdullah. Kemudian Sayyidina Abdul Muttalib, sebagai riwayat sebut, nama asalnya adalah Syaibah dengan makna uban. Itu nama asal Sayyidina Abdul Muttalib. Sebab tu dinamakan Abdul Muttalib juga kerana dia adalah orang yang dijaga oleh pakciknya. Sebab tu ada Abdul di depan. Abdul Muttalib. Beliau terkenal sebagai orang yang besar sumbangannya untuk kota Mekah. Kita baca kisah kedatangan Abraha, kita makruf dah beraninya dia. Ketika mana dia datang menuntut semula binatang ternakannya yang dirampas, Abraha buat pemain kat dia. Kata, aku nak pergi beruntuh Kaabah, hang sibuk jaga ternakan hang anak yang tu. Dia kata binatang ni ada tuan dia, Kaabah pun ada tuan dia. Satu sifat yang sangat besar turun kepada Nabi SAW, namanya syaja'ah, berani. Tapi berani ada tempat buat ayah muslim-muslimat ni, Allah sekalian. Berani biar kena tempat. Dalam masyarakat kena berani, tapi berani ada tempat dia, bukan berani tak kena tempat. Contohnya berani memperkatakan yang hak. Misalnya kata berlakulah apa-apa yang bertentangan dengan syarak, ambillah dalam konteks yang kecil di rumah, kemudian jiran tetangga kita satu taman sekampung, ahli qaryah di bawah qaryah masjid kita, maka memperkatakan yang hak. Tapi kena combine dua-dua lah. Berani satu bab, tapi ambil sifat Sayyidina Abdullah tadi, iaitu dalam keadaan halimah, yakni lemah lembut. Ada bahasa kita sebut skill lah, kaedah yang betul. Bukan nak perbetul orang, nak perbaiki dengan maki hamun, belum tentu. Ada satu kisah yang boleh kita bahas tentang syaja'ah ni pada Nabi SAW pada ketika hampir-hampir juga nak berlaku peristiwa hijrah. Nabi ada urusan, jadi banyak kali lalu lalang kawasan berdekatan dengan Kaabah. Pemuka-pemuka Quraisy, mereka duduk di kawasan berdekatan dengan Hijr Ismail. Dia duduk tahun tu. Tiap kali Nabi lalu, dia duduk kata kat Nabi SAW, kata kat Islam. Mereka ni pula terkenal sebagai pembesar Quraisy yang gagah lah, bukan lembek-lembek cak ayam ni dah. Kita kalau orang ni musuh kita, duk kumpul dalam 20 orang, duk kata kat kita sambil tengok, sekali mungkin terlalu. Selagi nak patah balik, jalan tu ke jalan lain? Jalan lain aku no. Lalu orang kata kat aku seriau juga, kita kata. Tapi dah riwayat sebut Nabi lalu beberapa kali kerana Nabi ada urusan. Dalam beberapa kali lalu itu, kali pertama Nabi lalu, kali kedua Nabi memandang kepada mereka. Tengok pun sebahagian besar mereka seriau dah. Dia tengok ramai ni, tengok seorang, dia main satu rasa. Sebab apa? Haibah yang ada pada Nabi SAW. Sehinggalah lalu berapa kali, ada sebagian riwayat sebut 3 kali. Nabi lalu kali ketiga, Nabi bagi tahu kepada mereka yang duduk kat situ, ni aku Muhammad ibn Abdullah dan aku datang untuk menyembelih kamu. Kalau tak berhenti lagi, kata selera habis lain lari. Dan yang tinggal di situ disebutkan duduk seperti patung yang kerah. Patung ni mana boleh gerak. Kita beli anak patung kat anak kita, anak perempuan, ikutlah bear ke apa ke, dia gerak sendiri tak? Kalau gerak sendiri lari you. Dia kata ni pasal apa gerak sendiri pula lah. Dia hanya bergerak bila anak tu. Macam itulah sifat dia, sehingga disebutkan dalam bait syair tersebut, sehingga burung-burung hinggap di kepala mereka kena menyangkakan mereka adalah batu.
tetap sampai tara tu. Begitu juga dalam beberapa peperangan, antaranya perang Hunain. Nabi SAW waktu itu tokoh Islam tengah teruklah keadaannya, sama-sama teruk perang. Jadi tunggangan yang tinggal kepada Nabi SAW waktu itu adalah seekor himar. Orang perangan kuda perang, bukan kuda padi, tapi ada himar. Nabi naik yang tu saja, menunggang dengan laju menghala ke arah musuh, sehingga sahabat terkejut. Sakan Nabi pi dan Nabi buat pengumuman. Kita kalau orang cari nak bunuh kita menyorok duduk belakang kali. Nabi kata, akulah Muhammad ibn Abdullah yang bawa risalah Allah dan tak pernah gentar untuk berdepan dengan musuh. Nabi masuk tetak semua musuh-musuh yang menentang. Dalam perang Badar sama juga, kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, ada banyak masa seolah-olah kami berhimpun menyorok belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi duduk paling depan. Sifat ni turun daripada datuk baginda Nabi SAW. Abrahah ramai tentera naik gajah, dia pergi seorang, ramai balik menentang aku. Ni pasal apa anak tu Kaabah nak runtuh? Tak. Natang ni ada tuan dia aku. Kaabah ada tuan dia. Hadap lah. Berani tu cakap seorang-seorang tu. Kita habis-habis berani pun surat layang tapi nama yang benar dirahsiakan. Takat tu. Tapi Nabi berani pergi berdepan tu. Maknanya memperkatakan yang hak, gunakan sifat syaja'ah yang ada dalam diri, guna pada tempatnya. Ada masa walaupun orang maki hamun, Nabi balas dengan lembut. Tengok siapa dia kat depan, kena faham juga background depa, khatibun nas ala qadri uqulihim. Nak sampai kat depa apa-apa mesej ikut level dia. Hak ni memang tak erti bahasa lagi, kita perendah turun elok-elok. Hak ni memang tak faham bahasa, pasal banyak kali dah, kena tegas sikit. Kaedah yang berbeza. Itu sifat yang ada pada Sayyidina Abdul Muttalib. Kemudian Sayyidina Hashim. Sayyidina Hashim ni kita tahu sifat dia yang luar biasa. Orang yang sangat mahir dalam selok-belok perniagaan. Benda ni pun turun kepada Nabi SAW. Nabi meniaga untung. Barang perniagaan Sayyidatina Khadijah, Nabi bawa pergi meniaga, balik bersih. Barang selesai, untung pun subhanallah. Benda ni turun kepada Nabi SAW. Apa kelebihan orang macam ni? Yang ni orang yang mahir dalam selok-belok ilmu perniagaan. Apa sahaja keuntungan boleh disumbangkan untuk manfaat umum. Baik. Kita bagi laluan bang ke jalan terus? Jalan terus dah? InsyaAllah. Kita jalan terus pun tak apa. Sebab alang-alang sampai. Saya ngam-ngam sebelum maghrib saya baru sampai daripada KL. Jadi alang-alang sampai, kita panjang sikit lah, boleh sikit lagi insyaAllah. Kita tengoklah takat mana yang dan kita sebut. Kalau nak kira banyak, tapi kita tengok takat mana yang dan insyaAllah. Dan Sayyidina Hashim ini disebutkan sebagai orang yang memulakan. Yang ni ada orang Arab ni, mereka sangat jaga sejarah mereka, sebab tu mereka hormat. Sayyidina Hashim lah orang yang memulakan, membuka jalan, menghubungkan perniagaan di antara bumi Syam dan bumi Yaman. Dia lagu ni. Ni Jazirah Hijaz. Syam di atas ni. Syam 4 negara. Lani pecah. Urdun, Suriah, Palestin dengan Lebanon. 3 daripada 4 negara ni sedang bergolak. Palestin, Suriah dan Lebanon. Cuma Lebanon ni separuh bergolak, separuh tak. Yang masih tenang setakat ini dari sudut peperangan lah, Jordan sahaja, Urdun. Mereka duduk kat atas ni, lulus satu nama ya, Syam. Bawah hujung kat Jazirah Hijaz tu, bucu hujung ni namanya Yaman. Yang masyhur, dia ada pasar-pasar dia dipanggil suq pada masa tersebut adalah di Hadramaut. Jauh kita daripada sini, nak pergi Johor pun kita seriau dengar, Allah jauhnya. Kita nak pergi kata, kena pergi kena abang awal ni nak siap. Tapi kira tak jauh lagi tu. Syam ke Yaman ni Masya Allah punya jauh. Tapi Sayyidina Hashim lah orang yang menjadi pembuka jalan. Dan dia sangat mahir untuk susun strategi perniagaan. Di Syam meniaga musim panas. Bila musim panas orang bertumpu ke sana pergi meniaga.
Bila sampai musim sejuk, tarik mai turun ke bawah. Di mana? Di Hadramaut. Turun pula ke bawah. Jadi sepanjang tahun semua peniaga-peniaga ni boleh berniaga. Sepanjang jalan ni nak pelepah macam-macam jenis orang, ketua-ketua kabilah yang mungkin kena lalu tempat mereka. Siapa tolong din? Sayyidina Hashim. Dia punya kemahiran diplomasi, bincang ni kemas sungguh. Dalam masyarakat kena ada orang macam ni yang mahir dalam diplomasi. Kita ada satu prinsip ni, kita sebut sebagai persetujuan bersama lah. Kita kata apa? Benda boleh bincang, buat apa bergaduh? Betul tak? Benda boleh bincang, buat apa bergaduh? Terseduk kelai lah, bincang elok. Tapi nak bincang kena ada orang yang lead, tolong bincang bagi elok. Ham cakap, lepas tu Ham pula bercakap, bincang elok ni penyelesaian dia apa. Lebih kurang macam pengurusi majlis. Kemahiran ni ada pada Sayyidina Hashim. Jadi dalam masyarakat kita kena, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kena belajar untuk mahir dalam bab diplomasi. Di samping kalau ada yang mahir dari sudut ekonomi seperti mana Sayyidina Hashim, sehingga menyebabkan perniagaan perdagangan berjalan, sehingga menjadikan orang Quraisy terkenal sebagai orang yang mahir berniaga, sehingga digeruni oleh orang Rom. Orang Rom pun pandai berniaga. Orang Rom terkenal dengan dua sifat, berniaga, perang. Tapi Sayyidina Hashim tolong guide, ajak mereka ni supaya akhirnya mahir berniaga dan juga mahir berperang, sampai digeruni oleh orang Rom pada masa tersebut. Ini jasa sumbangan keluarga-keluarga Nabi sallallahu alaihi wa ala sahbihi wa baraka wasallam. Baik. Kemudian ada sedikit tambahan. Disebut juga salah satu sifat yang ada pada Sayyidina Hashim adalah kesungguhan dia untuk membantu menyelesaikan masalah masyarakat. Telaga Zamzam pernah tertimbus sampai orang cari tak jumpa pada zaman peperangan yang sangat besar di antara Jurhum dan Quraisy. Besarlah perang. Peperangan ni berlaku pada zaman kira ni peringkat ke berapa? 1, 2, 3, 4 Tok Nyang lah kita kata kepada Nabi SAW, iaitu Sayyidina Abdul Manaf. Perang besar sungguh sehingga tertimbusnya telaga Zamzam yang kita boleh ambil air dia sampai hari ni, yang kita duk minum sampai hari ni. Jadi diusahakan cari. Zaman tu tak ada alat macam lah. Alat lah kan dia ada satu, tanyalah orang yang biasa buat boring air ni kan, nak gali telaga, dia bawa satu alat jalan kat atas tanah, dia berhenti. Tang ni dia kata. Kita tengok, oh Masya Allah, ni sahibul kasyaf. Tengok atas darat tahu ayat kat bawah, padahal ada alat. Zaman tu tak ada lagi. Jadi nak buat lagu mana? Cari. Pakat cari tak jumpa. Maka disambung pencarian oleh Sayyidina Hashim, tak jumpa, disambung oleh datuk Nabi SAW, iaitu Abdul Muttalib. Zaman Sayyidina Abdul Muttalib lah jumpa. Macam mana dia jumpa? Iaitu ketika suatu hari dia mencari dan mencari. Sebab apa? Kesian orang Arab ni nak cari ayak kena pergi ambil di wadi yang agak jauh. Antara wadi yang ada masyhur waktu tu di Badar, jauh juga lah, kat berapa 40 kilo, jauh lah cerita dia. Sehinggalah suatu hari penat, cari tak jumpa-jumpa, cuba kesan tanda-tanda dah tak ada. Duduklah di satu kawasan dekat Haji Ismail ni, sandak, terlelap. Rezeki Allah Ta'ala pada waktu tidur tu Allah hadirkan dalam mimpinya ilham kat mana nak pergi cari bagi jumpa balik telaga Zamzam. Bangkit tidur jumpa. Sebab tu mimpi orang saleh ni bukan main-main, kecuali melibatkan bab hukum hakam lah. Tiba-tiba ada satu orang kita nampak dia baik, dia bangkit tidur, dia kata saya mimpi Allah Ta'ala suruh subuh start esok 3 rakaat. Oh tak boleh tapi disebut sebagai ru'yah salihah. Mimpi mereka ni kalau benda yang sifat dia bukan melibatkan hukum, peringatan yang baik, kena ambil. Sebab tu ada pun ilmu tentang tadbir mimpi, tapi bukan daripada orang yang sembarangan. Orang-orang yang ada ilmunya, orang yang saleh, kita kenal dia dengan Allah macam mana, penguasaan syariat dia macam mana, bukan ikut dah lah. Jadi salah satu yang dia dapat adalah mimpi tempat tak mana punca air telaga Zamzam, maka digali di situ dan dijumpai semula. Sebab tu silsilah mereka ni diangkat menjadi orang yang sangat berkuasa di kalangan orang Quraisy,
sebab sumbangan dia sangat besar. Dekat tepi Kaabah jumpa rupanya telaga tantu yang tertimbun sampai 4 generasi daripada zaman Sayyidina Abdul Manaf, yang sebelum tu Sayyidina Qusay bin Kilab. Asal mula perang Arab biasalah perang lama, Aus dan Khazraj, 1000 tahun perang kan, lama. Arab ni style perang lama, hai kecil tak apa dah, dia perang lama. Bahasa kita kalau kata zaman sekolah budak-budak belaga bau ya, aku dengan hang, aku balik abad kat puak aku, hang balik abad puak hang, esok main 4 orang, lepas tu jadi 10 orang. 1000 tahun perang, kes belaga bau ya. Arab ni jangan, dia punya sifat asabiyah dia kuat, sehingga Nabi warning kepada mereka, laisa minna man lam asabiyah, bukan di kalangan umat aku orang yang ada sifat asabiyah. Nabi warning kat depa, depa ni asabiyah, depa kuat sangat sampai kira perang tapi disatukan dan didamaikan oleh Islam. Yang tu kita kena belajar jugalah daripada mereka. Tapi subhanallah, walaupun peperangan yang panjang, panglima zaman tu bermula daripada Sayyidina Qusay bin Kilab, turun kepada Sayyidina Abdul Manaf, turun daripada Sayyidina Hashim. Depa lah orang yang menjadi frontliner lah. Kira kalau perang ni panglima, hak pi depan dulu. Arab pula style perang, dia bukan pi serbu batok balik ni geng depa, balik ni geng kita, pi dulu depan, seorang ke 3 orang ke 5 orang ke, one by one dulu, tengok siapa rebah. Daripada silsilah nasab keturunan Nabi ni lah orang yang ke depan. Subhanallah, beraninya dan jasa mereka banyak, dan dijumpai lah akhirnya telaga itu dijumpai semula pada zaman Sayyidina Abdul Muttalib, tuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu orang Quraisy paling kuat penentangan kat Nabi bila semua orang yang di atas Nabi, ayah ke, pok menakan ke, tok orang ke, tak ada semua, baru dia pasakan. Sebelum tu tak berani sangat. Padahal yang ada tu tinggal pok menakan, bukan tok orang pun janganlah, depa ni kedudukan yang mulia. Bila tok orang dah selesai awal tak ada, bila pok menakan pula tak ada, penentangan sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Sebab apa? Sebab depa dah tak ada tempat nak disandarkan kemuliaan. Lah ni kita boleh buat sungguh-sungguh dia tu. Maknanya dalam jahat-jahat depa beringat juga. Sebab tu kita sangat takjub apabila ada di kalangan anggota masyarakat kita yang dengan mudah-mudah meletakkan ibu dan ayah Nabi SAW dalam neraka Allah, menjatuhkan hukum dengan ringan di mulut kita. Mak ayah Nabi kafir, dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Janganlah, bukan urusan kita menentukan syurga dan neraka. Jaga yang ni sedih lah. Berhati-hatilah. Sabqul lisan ni ada yang mungkin ringan, tapi ada yang besar mudarat dia. Kita kata tu kepada mak dan ayah Nabi SAW, jaga. Jaga. Kita kena mengaji bagi habis, biar faham tentang ahlul fatrah, biar faham tentang keadaan zaman itu, sebelum kita bermudah-mudah kata macam-macam. Cuba fikir apa rasa pada Nabi SAW ketika semudahnya kita katakan mak dan ayah Nabi SAW dalam neraka Allah. Jangan. Yang ni saya tak mau sebut panjang, tak tahan rasa. Tapi beringat. Beringat. Baik, sambung sikit lagi insyaAllah. Kita dah sampai ke apa tau ni. Sebab kita ni panjang, kita duduk muka surat 1 ni. Kalau baca semua tu tak dah lah. Kita tengok takat masa yang ada. Boleh ikut sikit lagi no? Sebelum kita sembahyang Isyak insyaAllah, dalam 5-10 minit lagi. Boleh kan tuan-tuan? Boleh no sikit lagi, biar padan dengan mai jauh tadi ni. Berapa dalam 400 kilo dah kot daripada rumah saya di Bukit Mahkota. Bukit Mahkota ni memang lah Selangor, tapi pagar rumah saya belakang tu nilai 3. Kira paling ujung di Selangor, mai paling ujung di Pulau Pinang. Kerachi lah tu, insyaAllah. Baik. Kemudian Sayyidina Abdul Manaf, yang macam mana kita sebut tadi, Sayyidina Abdul Manaf ini terkenal sebagai pahlawan Quraisy yang sangat hebat dan memiliki 2 kepakaran yang sangat besar, iaitu berkuda dan memanah. Yang ni ada pada Nabi SAW. Mana semua silsilah Nabi naik ke atas sampai sana Adnan, setiap orang ada kepakaran macam-macam, himpun semua ada satu pada Nabi SAW. Orang lain ni pecah, ambil ni sikit, ada semua tu duduk pada Nabi SAW. Sayyidina Abdul Manaf, kerana pada zamannya peperangan sangat banyak, maka dialah orang yang mahir dalam memanah dan berkuda. Mahir ni mahir sungguh-sungguh. Saya hebat kat Rauh tadi, saya punya lutut tak apa okey. Hari Sabtu lepas tercabut. Ni hari kedua baru saya tak pakai tongkat. Pasal apa? Pasal memanah. Kita buat program dengan pelajar
Salah satu aktiviti dia, kita buat simulasi, buat balik macam mana peperangan Uhud, ketika mana keadaan huru-hara di atas Jabal Rumah, tentera pemanah Khalid Al-Walid tengah kepung Nabi SAW. Waktu tu beliau belum memeluk Islam. Kita buat balik simulasi perang tu, berlari dengan budak sekolah, budak-budak speed laju, kita lupa kita tak budak dah, tercabut lutut saya. Main memanah tu kita rasa kita kemas dah, game tu kita lah cari idea buat sampai jadi permainan tu. Tara kita hak buat permainan tu pun tembak berapa kali tak kena. Tu kita tak ada kemahiran. Coach yang ajak orang memanah, adakah setiap kali dia tembak bullseye tepat tengah? Tak tentu. Tak pernah miss dalam hidup. Kalau kita baca dalam manaqib para ulama, antara yang tak pernah miss tembak bullseye di kalangan ulama ni Al-Imam Al-Bukhari. Setiap kali tembak tengah, tak pernah miss. Maka sebab tu berkata para ulama, kalau memanah pun dia tak pernah silap, tak pernah miss dalam memanah, apatah lagi dalam meriwayatkan hadis. Maka tak pelik Sahih Al-Bukhari jadi kitab kedua tersahih selepas Al-Quran. Sahabat ada dua nama yang masyhur, itu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, dia punya busur tu masih ada di dalam simpanan keluarganya di Madinah Al-Munawwarah. Yang kedua Sayyidina Syuhaib Ar-Rumi. Sayyidina Syuhaib punya kuat memanah, dia boleh tarik busur dengan satu anak panah untuk 3 musuh. Kena orang pertama tembus, anak panah tu jalan lagi. Kena orang kedua tembus, jalan lagi. Kena orang ketiga, tiga-tiga mati. Kuatnya dia tarik, kuatnya dia lepas. Kita kadang kita tani orang tantiang tu tak kena dah, orang dan pergi elok buah kita tembak. Sahabat ni Masya Allah. Tapi hebat mereka tu tak terlawanlah dengan hebat Nabi SAW dalam 2 bidang yang turun daripada datuk nenek baginda Nabi SAW, khususnya Sayyidina Abdul Manaf. Mahir sungguh. Kira tahap dia kalau tengah balik, habis perang balik, orang bagi main perang boleh pi. Tidak ada kepenatan untuk mengangkat pedang yang berat dan melepaskan anak panah. Dengan dia punya pound tu berat lah sebab nak tembak jauh. Kepakaran yang ada pada Sayyidina Abdul Manaf menyebabkan Jazirah Hijaz ketika berperang, kota Mekah selamat daripada tawanan musuh kerana ada panglima seperti Sayyidina Abdul Manaf, iaitu Datuk Nabi SAW. Peperangan tu selama 2 generasi di antara Jurhum dan Quraisy, bermula lagi daripada zaman Sayyidina Qusay bin Kilab, iaitu ayahanda kepada Sayyidina Abdul Manaf. Mana 2 generasi panglima perang. Tapi di situ kita boleh belajar satu lagi sifat Nabi SAW. Apa sifat dia? Sabar. Sabar sungguh. 13 tahun di Mekah dicemuh. Kalau ikut kekuatan yang Allah bagi pada Nabi SAW, makanan je buat Quraisy tu. Rembah, bahasa kita ni kalau kita rembah sedah selesai. Tapi Nabi tak buat, sebab Allah tak perintah lagu tu. Zaman tu zaman memasakkan akidah, nak ajak kepada kita. Walaupun Nabi mewarisi daripada Sayyidina Abdul Muttalib, daripada Sayyidina Abdul Manaf, daripada Sayyidina Hashim, daripada Sayyidina Qusay, hatta daripada Sayyidina Kilab sekalipun, tapi Nabi boleh tahan, sabar juga. Walaupun masyarakat ketika itu bukan sekadar rosak, tapi malah menghina apa yang Nabi bawa. Sifat ni yang mahal. Yang ni kita sendiri pun berani sebut ya. Sabar ni kita ada limit ya. Kita kata kita ada limit, tapi Nabi boleh letakkan limit tu seolah-olah tidak ada limit. Sabar, tak apa sabar. Itulah Nabi SAW. Baik. Dan terakhir kita sebut Sayyidina Qusay. Takat tu padang dah insya-Allah. Terkenal sebagai panglima yang sangat berjaya, yakni ketika orang orang Jurhum cuba tawan banyak negara, dapat sampai ke kota Mekah, dia tunggu seorang, depan ni dia seorang menghadap berapa ribu tentera Jurhum. Barulah orang Quraisy lemai pelan-pelan. Dia seorang je dengan keberanian dia, sifat syaja'ah ni, maka orang lain pun tumpang tuai dia, tumpang berani dia pakai mai pelan-pelan. Depa gasak tentera Jurhum yang dah mai sampai rapat dengan Kaabah, halau sampai terpaksa berada di luar kawasan kota Mekah. Bayang berani tak berani. Mungkin kat sini kita ada yang main silat, ada yang main tomoy. Saya pun main sampai cabut mulut-mulut ni zaman muda-muda lah, bunyi sampai lah lekat. Saya dah cabut dah. Tapi masuk gelanggang seorang sama seorang Kalau nak main 5 orang dengan seorang boleh, pertunjukan bukan perlawanan, boleh. Kalau 5 buh seorang balik awal Kalau sungguh berlawan 5 dengan seorang, ala tul ilal akhirah, habis terus.
Tu tournament yang ada pengadil, ada peraturan pun kita tak berani. Lepas tu kita kata kita belajar banyak langkah. Tapi kalau musuh terlalu ramai, ada satu langkah yang boleh pakai. Langkah 1000. Cabut tak padat, makan modal. Tapi bayangkan Sayyidina Qusay, dia keluar pergi depan kalau hampa nak masuk Mekah ni. Ni, mai. Dia start gasak, orang lain pun nampak, berani, kita pergilah. Pakat pergi sekali, halau orang Jurhum sampai keluar daripada kota Mekah. Mereka duk main keluar. Punya berani. Tapi waktu mereka rapat tu lah, mereka cuba hancurkan kacau. Runtuhlah satu binaan sehingga tertutup Telaga Zamzam. Itu punca dia waktu zaman tu. Lepas tu pakat duk cari balik, jumpa zaman Sayyidina Abdul Muttalib waktu peperangan dengan Jurhum. Dan disebutkan kepada kita, pada ketika perang itulah sehingga tahap orang Mekah terkejut dengan keberanian beliau. Berjaya je usir keluar, akhirnya diberikan satu kuasa yang sangat besar kepada Sayyidina Qusay. Apa dia? Dibagi kuasa untuk memegang kunci Kaabah. Kira kalau pegang kunci Kaabah ni semulia-mulia orang lah zaman tu. Kemuliaan itu diberikan kepada Sayyidina Qusay. Kemudian dia juga diberikan kuasa selepas daripada peristiwa itu untuk urusan siqayah. Siqayah ni apa? Untuk bagi minum air kepada pedagang. Maknanya menyambut tetamu. Kalau ada ni negara kita orang ramai, siapa yang sambut? Raja lah yang di-Pertuan Agong. Sebab apa? Negara ni pentadbiran utama yang di-Pertuan Agong. Di bawah kelolaan majlis raja-raja. Dia tak boleh ubah sebab pemilihan pilihan raya tak. Memang itu raja tempat dia tentu. Dialah sambut tetamu. Zaman tu diberikan kuasa itu pada Sayyidina Qusay. Sebab apa? Keberanian dia halau musuh-musuh pada masa tersebut. Dan juga diberi kuasa untuk menguruskan rifadah. Rifadah ni apa dia? Orang yang datang ke Mekah. Dan juga kuasa al-liwa, yakni mengisytiharkan perang. Kerana dia berani pergi seorang, akhirnya orang ikut. Lepas tu kalau nak perang, selagi Sayyidina Qusay tak sebut apa, jangan pergi. Kalau dia kata jom perang, birruh biddah, dengan jiwa dan darah, semua orang bangkit untuk perang. Itu keberanian. Sebab tu kalau kita tengok ada orang buat kajian tentang kita kata apa, kelembutan dan seni santunan Nabi kepada ummah, salah satunya tentang cara Nabi berjalan. Kalau Nabi jalan dengan sahabat, bahasa mudah nak faham, ni bahasa moden lah, kita panggil V-shape macam ni. Mana Nabi duduk belakang sekali, orang lain kat depan. Jadi titik fokus tak siapa? Kat orang lain. Kalau orang jalan nampak, tegak Sayyidina Abu Bakar dulu, tegak Sayyidina Umar dulu, nampak mereka ujung Rasulullah ada. Tapi kalau perang terkalih, A-shape, Nabi duduk depan, sahabat tengok belakang. Tu sifat santunan ketika berdepan dengan masyarakat, dan sifat keberanian ketika memerlukan ke depan. Antara yang paling masyhur kisah Sayyidina Qusay. Dia wariskan sifat itu kepada junjungan mulia Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Seorang tuan-tuan, try tengok orang main serang di pun terbaik. Ada tak siapa-siapa kamu berani pergi depan seorang-seorang? Tak tentu. Kalau ramai boleh bincang. Seorang-seorang kita fikir, makan tak habis ni. Tak jadi. Tapi itu keberanian yang ada pada Sayyidina Qusay. Baik. Dia itu antara sedikit sebanyak yang boleh kita sebut berkenaan dengan sifat yang ada pada silsilah nasab keturunan Nabi SAW, yang kesemuanya mereka memberikan manfaat kepada masyarakat. Keberaniannya, tertib mereka, santunan mereka, asbab mereka ada keluarnya hukum-hukum yang penting dalam Islam, asbab mereka terjaganya dengan izin Allah Ta'ala, terpelihara kota Makkah Al-Mukarramah, Allah bagi kemuliaan. Sebab tu kita jangan mudah-mudah mencela nasab Nabi SAW, baik ke atas baik ke bawah. Jangan. Su'ul adab, yang lebih bimbang kata para ulama, kalau saya kata tak payah pakai ni, min kibaril ulama. Apa kata mereka? Dibimbangi orang yang mencela apa yang sabit dengan Nabi SAW, baik ke atas baik ke bawah. Mana keturunan atas itu Nabi, dan ke atas dan ke bawah itu sampai hari inilah. Berapa ramai ada di kalangan kita ini yang anak cucu Nabi SAW. Takut dua perkara. Yang pertama, mati awal, tak pasal-pasal Allah cabut nyawa. Yang kedua, su'ul khatimah wal'iyazubillah. Jangan. Sebab Allah janji walitahirukum tathira. Malah disebutkan kalau kita baca dalam kitab-kitab tarikh, dibawakan contoh-contoh kisah supaya kita berhati-hati. Antaranya pernah berlaku di suatu zaman, ada seorang yang Allah bagi dia keilmuan, alim dia. Dan ada seorang ahli bait Nabi SAW yang minta maaf sebut waktu tu tak berapa okey sikit perangainya. Maka dia ni hari-hari kerja dia cela kawan tu dengan ilmu dia.
takdir Allah Ta'ala akhirnya walitahhirukum tathira. Allah bagi kepada dia rasa, kehendak, keinginan untuk berubah dengan izin Allah. Taubat tu ilmu, dia jadi alim. Yang ulama ni akhirnya mati dalam su'ul khatimah, hujung hidup rasa besar diri dengan ilmu dah, akhirnya mati gitu. Jadi jaga-jaga, jangan ringan mulut kita untuk mencela apa sahaja yang sabit dengan Nabi SAW. Baik mak ayah Nabi, baik tok nenek moyang Nabi, baik anak cucu Nabi. Apapun pertembungan dan perbezaan yang berlaku di antara mereka, pegang satu benda. Nabi sebut mereka ini radhiyallahu anhum ajma'in. Allah redha pada mereka. Contoh pertembungan antara, kita tahu kisah tentang perang Jamal dan perang Siffin, antara Sayyidina Aisyah, antara Sayyidina Ali bin Abi Talib, antara Sayyidina Fatimah. Kita tak usah duk sibuk, bukan kerja kita menghukum. Jaga, jangan sampai takut-takut kalam kita melukakan perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal a'yazu billah. Jadi mudah-mudahan Allah jaga kita daripada sabqul lisan yang bahaya, daripada su'ul adab, dan menjadikan kita ini orang yang berjaya. Mati kita esok dibangkitkan semula tahta liwa'i sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, duduk bawah panji-panji Nabi di pada mahsyar, dapat jalan sama-sama dengan Nabi di atas titian sirat, minum daripada air telaga Nabi, daripada telapak tangan Nabi. Wallahi inna hadha akbar ni'am. Masuk ke syurganya, yakni syurga Allah SWT bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menikmati nikmat yang besar antara nikmat-nikmat yang besar, iaitu melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan baginda sepanjang masa. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma amin, insya-Allah. Jadi saya rasa pada sekadar itu kita pun dah boleh tahanlah sejam dah ni, insya-Allah. Mudah-mudahan ada kebaikan kepada kita bersama. Ampun maaf dipinta apa yang kurang, apa yang salah. Saya ni kalau nak kata ganti, tak boleh kata ganti. Dia beza jauh. Kira Ustaz Jafri ni ayak lah, saya ni kira debu ya. Ada ayak tak boleh tayamum, tak? Cuma malam ni ayak tak ada, jadi kita tayamum. Jadi kalau nak ambil istifadah lebih, nanti dengan Ustaz Jafri lah, insya-Allah. Saya ni pun tukang sampai saja, mengajak ta'ati. Apa yang Tok Guru sebut, kita baca balik. Kitab saya bawa semua dhabit tu baca balik ya, mengajak menta'ati. Jadi mudah-mudahan berkat guru-guru kita, kita dapat tumpang ambil istifadah malam ni. Allah bagi asbab kita semakin kasih dan cinta kepada Nabi dan seluruh ahli bait Nabi SAW, dan akhirnya bersama-sama dengan Nabi SAW di syurga Allah kelak, insya-Allah. Jadi marilah sama-sama kita akhirkan dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa li'ulama'ina wa liasatidatina wa liman ahsana ilayna wa liazwajina wa lidhurriyyatina wa likulli ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna min ahli syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hasibna hisaban yasira. اللهم اجعل في آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات الفردوس الأعلى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. Yang baik dari Allah SWT, yang kurang yang lemah daripada diri saya sendiri.